Ya, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan sekarang ini penonton, kita nak berbicara berkenaan mainan. Inspirasi alam semula jadi sebagai salah satu bentuk pengajaran dan juga pembelajaran yang dikenali sebagai pengajaran kreatif. Jadi hari ini kita ingin ketahui dengan lebih mendalam lagi. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, pensyarah kanan di Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Selamat pagi, selamat datang Doktor. Waalaikumsalam, selamat pagi Munawar. Okey, topik pada hari ini sangat menarik dan pastinya penonton tertanya berkenaan pengajaran kreatif mainan inspirasi alam sekitar ini. Mungkin untuk permulaannya lah, mukadimahnya, Doktor boleh kita definisikan berkenaan pengajaran kreatif ini? Okey, secara tak langsung bila kita berbicara tentang pengajaran kreatif, ia merupakan satu bentuk pengajaran yang menyesuaikan, memasukkan atau mengintegrasikan elemen kreatif ke dalam pengajarannya. Sama ada ianya dilaksanakan dalam bentuk aktiviti dalam bilik darjah maupun aktiviti di luar bilik darjah. Maka kebijaksanaan guru untuk menggunakan elemen-elemen kreativiti itu ditafsirkan dalam satu bentuk pengajaran. Ini yang kita cuba ketengahkan, terutamanya dengan menyediakan satu persekitaran pembelajaran mengikut konteks murid itu sendiri. Di mana dia berada, di situ kita cuba jadikan sebagai sumber pembelajaran dia. Wow, cukup menarik bagaimana sumber pengajaran tersebut diolah untuk memastikan keberkesanan penyampaian ataupun teknik pembelajaran kepada murid-murid ataupun pelajar-pelajar ini. Okey, bagaimana boleh bermulanya ataupun tercetusnya ilham untuk mewujudkan satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan ataupun berinspirasikan alam sekitar ini? Untuk makluman, secara tak langsung sebenarnya kaedah ini telah pun sedia ada dalam kita belajar hari ini. Kalau kita lihat, guru-guru dahulu telah menggunakan apa yang ada di sekitarannya, batu, kayu, biji-biji, saga, digunakan dalam pengajaran. Tetapi hari ini apa yang kita dapati bahawa anak-anak yang berada di bandar, mereka berada di kondominium, di flat-flat ataupun di kawasan-kawasan tertentu yang agak sukar untuk mereka akses kepada alam sekitar. Maksudnya kalau hidup mereka dalam kondominium tersebut, turun dah ada kolam berenang. Kemudian kalau mereka pergi ke sekolah, mungkin dihantar, dan dalam proses tersebut mereka semakin jauh daripada alam sekitar. Mungkin kalau zaman-zaman anak-anak dahulu, mereka dah biasa macam kita bermain guli di tanah, kita dah biasa pergi ke sungai, tangkap ikan apa semua. Tetapi anak-anak hari ini agak janggal. Jadi kita kembalikan dia semula, dan bagaimana beberapa bentuk pengajaran itu boleh berlaku. Contohnya kalau kita nak mengajar sains, dengan cara tak langsung ada di persekitaran pokok-pokok yang ada, bentuk-bentuk daun, ianya boleh dijalinkan dan ianya menjadi lebih efektif. Dari situ ideanya timbullah. Okey, perkataan efektif tu sangat penting. Pastinya kita ingin memastikan keberkesanan penyampaian pembelajaran tersebut. Okey, Doktor, bagaimana perkara ini kita dengar tadi, ianya bukan satu perkara yang baru sebenarnya, telah diamalkan oleh mungkin guru-guru pada zaman dahulu untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak ataupun pelajar mereka. Tapi bagaimana kita boleh olah semula dan aplikasikan semula perkara ini yang berunsurkan alam semula jadi ini untuk kita integrasikan dalam pembelajaran dan juga pengajaran di sekolah-sekolah pada ketika ini. Okay. Kita sedia maklum bahawa sekolah itu, kalau dalam sebuah kompartmen sekolah itu, dia akan mempunyai padang. Pada masa yang sama je, sekolah itu akan mempunyai taman-taman. Sama ada taman-taman yang disediakan atau taman-taman yang diwujudkan untuk keceriaan sekolah. Jadi di sini guru boleh mengambil inisiatif untuk memastikan bahawa taman-taman ini boleh digunakan maksimum mungkin untuk pembelajaran. Contohnya bila kita ingin mengajar tentang pembesaran pokok misalnya, atau mengajar jenis-jenis daun berselirat atau tak berselirat. Jadi bawa saja keluar daripada bilik darjah, minta anak murid itu kutip mana-mana daun yang ada di persekitaran sambil bercerita, dan pada masa yang sama mereka boleh melihat apa yang ada, dan kebanyakan sekolah dia ada kolam ikan dia sendiri. Jadi masa itu kita memanfaatkan dan bercerita, dan anak-anak yang keluar daripada bilik darjah ini dan menghadapi dalam suasana luar bilik darjah pembelajaran, dia lebih terkesan. Tambah-tambah kalau dia itu adalah anak-anak ini daripada kawasan-kawasan yang katanya lah dalam kawasan-kawasan bandar, yang mungkin agak sukar untuk dia pergi berjinak-jinak, bermain dengan ikan di kolam. Jadi bila dia berpeluang melaksanakannya, dia rasa sesuatu yang bermakna, dan bila guru menerangkan proses-proses yang ingin dipelajari, yang ingin diajar, dia lebih tertanam.
Jadi dia menjadi satu memori yang lebih jangka panjang untuk dia mengingatinya. Ini yang kita sukakan sebab hari ini kita lihat kalau anak-anak kita di bandar pun agak sukar untuk kita benarkan mereka bermain hujan. Kita rasa takut demam, boleh ke betul. saya demam nanti. Tapi itu adalah peluang di mana bermain hujan itu akan meningkatkan kreativiti anak itu dan dia merasakan bahawa wah, adanya pancuran air hujan yang paling besar lagi daripada di rumahnya. Jadi itu yang lebih menciptanya dan dia lebih berjinak-jinak untuk lebih kreatif. Itulah kreativiti seorang guru tersebut perlu kita tonjolkan untuk kita memastikan pengajaran dan juga pembelajaran ini lebih interaktif kepada para pelajar dan juga murid-murid. Jadi bagaimana kalau kita lihat dalam situasi sekarang ini, kita sedia maklum sekarang ini zaman digital. So pasti kita tengok anak-anak sekarang ini sentiasa ataupun kerap dengan telefon pintar mereka ataupun gadget mereka. Jadi sekarang ini bagaimana untuk kita menyeimbangkan di antara digital dan juga alam sekitar ini? Ialah kita nak bawa pendedahan kepada para pelajar ini di luar kelas, khususnya untuk pengajaran yang lebih kreatif lagi, Doktor. Ini yang menjadi cabaran sebab hari ini kalau kita lihat atuk-atuk di kampung pun kalau dulu rumah-rumah atuk biasanya tak ada wifi. Sebab untuk menarik minat anak-anak cucunya balik, dia pastikan sedia ada wifi. Jadi timbul satu isu, kalau dulu saya balik kampung, atuk akan ajak saya ke sawah. Akan ajak saya ke sungai, dia akan bawa saya naik bukit mencari pucuk paku atau apa. Tetapi hari ini cucu akan mengajak atuk untuk bermain game di tabletnya, akan bercerita. Jadi dah sampai masanya untuk kita mengubah semula, menjinakkan semula kerana kita dapati hari ini telah ada pusat-pusat pelancongan, tapak-tapak pelancongan yang mana dibina berasaskan alam sekitar ini. Dan dia menjadi tarikan utama. Setiap kali cuti kita dapati bahawa pusat-pusat yang berasaskan alam semula jadi ini menjadi satu lokasi pilihan ibu bapa untuk anak-anak menceburinya. Misalnya di Tanjung Karang ada yang pusat yang untuk bermain di bendang, bermain lumpur, mencari ikan di bendang. Ia menjadi satu pilihan, lokasi pilihan untuk ibu bapa bawa supaya anaknya boleh bermain lumpur, mencari ikan. Jadi kita nampak bahawa kenapa tidak kita hidupkan semula dan kita kembalikan semula aktiviti-aktiviti zaman dahulu yang bermain di lopak air, kita hidupkan balik sebagai aktiviti dalam kelas lah, itu yang paling utama. Tapi dari sudut cabaran pula bagaimana, Doktor? Khususnya dari segi stigma pemikiran ibu bapa dekat luar sana, ialah nak benarkan anak mereka bermain dengan lumpur ni, kadang fikir macam alah kotor, takut sakit nanti, bakteria, virus lah, pelbagai lagi lah. Macam mana, Doktor? Ini saya tak dapat nafikan. Misalnya salah satu aktiviti yang saya anjurkan bersama program UMCATS, Pusat Jalinan Masyarakat Universiti Melaya. Kita menganjurkan program di bawah mainan alam semula jadi, di mana kita ada satu living lab yang mana kita akan bawa setiap kali cuti, kita akan buat satu camping ataupun satu perkemahan, aktiviti bersama alam sekitar. Dan ada ibu bapa yang khawatir anak-anaknya menangkap ikan di longkang kecil, kita bagi peluang untuk dia kata bersih ke air itu, tak kotor ke, dan dia sentiasa risau. Tapi kita menyatakan bahawa kalau kita boleh tangkap dengan tangan, ikan itu lebih baik kerana anak-anak itu akan berasa bagaimana ikan itu berenang dalam tapak tangan. Tetapi ibu bapa mendaki anak-anaknya itu menangkap dengan sauk. Jadi kita nampak bagaimana kekhawatiran. Jadi cabaran utama adalah untuk meyakinkan ibu bapa bahawa benda itu tidak memudaratkan, dan kita pastikan bahawa persekitaran itu bersih dan boleh. Jika kita menjaga higiennya, selepas itu kita ajar cuci tangan, sabun dengan bersih, insya-Allah selamat. Insya-Allah selamat. Itu cabaran utamanya lah untuk meyakinkan ibu bapa dekat luar sana. Yalah, kadang-kadang duduk dekat atas lantai pun kadang ada isu juga, Doktor. Okey, Doktor, bila kita bercakap berkenaan pengajaran kreatif ini, Doktor sendiri mempunyai pengalaman yang banyak dalam menterjemahkan, mengaplikasikan pengajaran dan juga pembelajaran kreatif ini. Apa lagi antara pengalaman-pengalaman menarik Doktor ada mengaplikasikan pengajaran bentuk kreatif begini? Satu yang menarik untuk saya kongsikan adalah anak-anak digital sekarang ini yang didedahkan dengan digital. Kadang-kadang mereka itu tidak pun begitu
mereka mengenali misalnya satu yang pengalaman menarik adalah bila kita berbuat satu aktiviti mainan di bawah mencari ikan di dalam alur pili yang kecil itu, ada kalanya mereka tidak dapat mengenali antara anak berudu dengan anak ikan. Okey, jadi mereka tangkap saja berudu pun mereka tangkap ini ikan. Bila kita tanya itu ikan ataupun apa sebenarnya, dikata ini lebih cute ikannya sebab dia berbentuk bulat, ada ekor. Jadi kita terangkan itu betul ke ikan atau dia adalah yang lain. Bila kita terangkan balik, baru dia mengenali itu berudu, yang mana dia boleh bertukar menjadi katak. Dan dari situ barulah masing-masing kata tapi comel. Jadi ini aktiviti anak-anak ini dia suka. Dan lagi satu, bila kita ajar mereka gelonsor semula jadi, kita dapati bahawa kita di Universiti Melayu di Tasik Varsity dia ada berbentuk bukit-bukit dan kita bagi peluang anak-anak ini untuk mengelonsor di atas rumput tersebut. Kali pertama masing-masing agak risau, boleh tak boleh, kenapa? Kami punya slide kami sendiri, gelonsor yang semula jadi yang betul punya, yang ini mana boleh. Tapi selepas diajar sekali cuba, selepas itu macam-macam aksi yang ada. Mereka sanggup untuk berguling lepas itu. Jadi ini yang kita nak, di mana mereka lebih terbuka dan lebih menyediakan peluang untuk belajar di luar. Dari situ kita akan mengajar mereka bagaimana bongkar dan tercurun di tempat mana yang lebih laju jika kamu mengelonsor. Jadi ini pembelajaran tak langsung yang kita dapati bahawa anak itu lebih terkesan. Jadi yang ini pengalaman saya lah, pengalaman pertama bila kita bawa, terutamanya bila kita bawa mereka menikmati malam. Okey, bila kita jalan dalam hutan di Tasik di Universiti Melayu, kita ada rimba ilmu, kita ada Tasik Varsity yang persekitaran hijau itu kita manfaatkan. Jadi bila jalan malam ni dengar bunyi macam-macam dan mereka akan bercerita bunyi. Dia akan agak teruja asalnya. Ya, ini antara aktiviti yang dijalankan, tapi masing-masing agak ketakutan, tapi selepas itu ini yang paling diingati. Mereka ingat apa yang mereka dengar, lepas itu mereka boleh bercerita balik. Dan ini adalah aktiviti yang kita jalankan untuk memastikan bahawa ini antara gelonsor yang kita cipta. Mula kita suruh pelajar tunjuk dahulu macam mana nak main, selepas itu anak murid dah mula berguling. Kita tak boleh kontrol. Itu yang di akhirnya. Okey. Wow, dengar pengalaman daripada doktor sendiri, mengimbau kenangan waktu zaman kecil-kecil dulu, doktor. Satu kaedah pedagogi yang sangat menarik dan juga kreatif untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan juga pembelajaran sekolah. Jadi untuk jangka masa panjang, bagaimana harapan doktor untuk kita meningkatkan lagi penyertaan mungkin institusi pendidikan untuk bersama-sama kita memperkasakan pengajaran kreatif ini? Okey, sebenarnya kalau kita lihat hari ini telah mula tumbuh pusat-pusat terutamanya yang berasaskan alam semula jadi. Kita dapati ada juga institusi-institusi pendidikan telah mewujudkan sama ada makmah pembelajaran berasaskan alam semula jadi ataupun kindergarten yang berteraskan kepada alam semula jadi. Mereka meletakkan seperti jungle school, kemudian garden in the school. Dia meletakkan sesuatu tema berasaskan alam semula jadi. Dan kita nampak bahawa kesedaran terhadap pemeliharaan alam semula jadi itu telah pun ada. Dan guru-guru juga dah mula mengambil inisiatif sebagai aktiviti pembelajaran di luar bilik darjah itu adalah satu yang baik. Cuma kita nak menggerakkan dan mengembalikan itu memerlukan satu usaha yang berterusan dan bersepadu. Betul, usaha yang berterusan dan bersepadu diperlukan untuk memastikan kelangsungan pedagogi berasaskan alam sekitar ini dan juga memastikan keberkesanan kepada para pelajar dan juga anak-anak murid ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, pensyarah kanan di Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Baik.